Hai, Assalamualaikum. Okey, so dalam video tutorial kali ni, saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak setting kita punya FB Ads daripada A to Z lah. Alright, kita akan tunjukkan langkah demi langkah. Okey, tapi sebelum kita buat step ni, pastikan kita dah tanam pixel. Alright, macam dalam video tutorial sebelum ni, make sure kita tanam pixel sebab kalau kita tak tanam pixel dan kita run ads, kita akan jadi susah untuk baca data. Kita tak tahu berapa ramai orang klik website, berapa ramai orang tekan butang checkout. Jadi susah untuk kita baca data. Alright. Okey, so sangat penting untuk tanam pixel. Okey, so sekarang ni biasanya sebelum saya run ads, saya akan sediakan beberapa perkara yang penting. Okey, iaitu dekat sini saya dah buat siap-siap. Okey, yang pertama adalah saya akan run ads gunakan video list rosary yang 1 minit. Okay, make sure video ni kita dah save dalam kita punya laptop ataupun PC lah. Dan untuk buat ads pastikan guna laptop atau PC. Contoh kalau macam video ni kita simpan dalam Telegram, make sure kita download dekat laptop dahulu. Kedua adalah saya akan sediakan thumbnail. Okay, thumbnail ni dia tidak ada tulisan yang lebih daripada 20%. Kalau dalam thumbnail ada tulisan lebih 20%, mungkin kita punya video ads tak lepas. Okay, dan yang ketiga adalah copywriting, saya dah buat siap-siap dekat sini. Right? Okay, so kita terus kepada bahagian ads. Okay, so macam mana nak buat ads? First kita pergi dekat kita punya Facebook personal dahulu. Okay, sebagai contoh, ni kita punya Facebook personal dan saya yakin semua orang sudah pun ada Facebook page masing-masing. Okay, jadi dekat sini kita masuk Facebook personal dahulu dekat laptop ataupun desktop. Jadi dekat belah kanan ni ada anak panah ke bawah, tekan dekat sini. Okay, dan dekat sini ada bahagian Business Manager. Okay, dekat bawah ni dia ada beberapa ads account kita. Jadi saya akan gunakan account Luna Laira Malaysia. Okey, jadi dia akan terus bawa kita kepada page berikutnya. Okey, so dekat sini ada Business Manager, tekan dekat sini. Kemudian ada Ads Manager. Jadi kita tekan dekat Ads Manager. Okey, seterusnya dia akan terus bawa kita kepada Ads Manager. Okey, paparan dia adalah macam yang you all nampak ni lah. Okey, jadi dekat sebelah kiri ni dia ada satu butang hijau, dia tulis Create. Kita terus tekan dekat sini. Kita nak buat ads baru. Nak buat setting ads yang baru. Okey, jadi dia akan keluar macam ini. Okey, yang ni saya start over dulu. Okey, so saya akan start daripada awal. Okey, jadi dia akan keluar paparan macam ni. Kita tengok dekat bahagian kanan ada conversion, kita pilih conversion. Sebab ni kita nak orang direct membeli daripada website. Okey, jadi dekat bahagian campaign name, kita namakan dia. Macam saya akan namakan dia sebagai, sebab saya guna video list, jadi saya akan letak video list Rosli 1. Lepas ni mungkin ada video list Rosli 2, 3 dan 4. Sebab kalau kita nak buat split test kan. Okey, jadi dekat bahagian campaign budget optimization ni kita onkan dia. Okey, dan daily budget. Dia ada daily budget ataupun lifetime, kita ambil yang daily budget. Dan dekat sini cadangan bajet yang saya cadangkan adalah RM30 sehari. Kalau nak letak bawah RM30, contoh nak letak RM10 sehari ataupun RM7 sehari ke boleh, tak ada masalah. Cumanya berdasarkan data saya yang saya buat split test sebelum ni, setiap RM20 hingga RM30 saya belanjakan untuk ads, saya akan dapat satu kotak sale. Jadi dekat sini contoh kalau kita nak buat RM10 sehari, mungkin selepas hari ketiga baru kita dapat sale yang pertama. Jadi lambat sikit lah. Alright. So saya cadangkan letak RM30. Okay, show more option. Tak ada apa, tak perlu usia apa-apa dekat sini. Okay, kita terus tekan continue. Okey, kemudian kita akan masuk kepada bahagian ad set. Tadi kita buat campaign kan? Dia ada 3 perkara, campaign, ad set dan juga ad. Tiga-tiga ni semua kita kena buat setting je. Okay, so sekarang kita masuk kepada bahagian kedua iaitu ad set. Okey, kita dekat bahagian destination kita pilih website. Okey, dekat bahagian ni optimization for ad delivery, yang ni dia tulis Sharina Rosli Pixel. Masa kita tanam pixel kita dah letaklah kita punya pixel sendiri. Okey, dan bahagian dekat sini yang hijau ni, yang ni kita pangkah dan kita ambil baru. Kalau dekat sini saya cadangkan kita pilih purchase. Right, kita pilih purchase dan dia ada warna hijau dekat sini lah. Okay, kita tekan show more option. Okay, yang ni tak perlu usik apa-apa. Okay, dynamic creative tak payah usik, ada offer tak payah usik, audience. Okay, so kita dekat bahagian audience sekarang ni. Okay, custom audience biarkan kosong. Okay, dekat bahagian location, make sure dekat bahagian ni kita pilih yang kedua, people living in this location. Kalau kita ambil yang lain, mungkin Mak Saleh yang datang Malaysia pun dia akan dapat ads kita. Jadi kita tak nak target Mak Saleh sebab kita punya ads akan jadi mahal. So kita target orang yang memang duduk dekat location yang kita target sahaja. Okey. Kemudian Malaysia biarkan, kita nak target orang Malaysia dan dekat sini ada include, kita tekan include
kita pilih exclude. Okey, dia akan keluar merah macam ni. Saya nak target orang yang duduk dekat Semenanjung sahaja, jadi saya akan exclude Sabah and okay, then kita tekan, kita pilih Sabah and then Sarawak dan juga Labuan. Maksudnya iklan saya tak nak target Sabah, Sarawak ataupun Labuan. Sebab melibatkan kos-kos yang mahal lah. Okey, tapi kalau you all duduk dekat Sabah atau Sarawak, you all boleh exclude negeri-negeri di Semenanjung. You all cuba target Sabah atau Sarawak. Macam saya duduk Semenanjung, saya duduk Selangor. So, saya exclude Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Okey, untuk age, umur ni, saya cadangkan kita letak umur 25 hingga 50. Kita target orang yang sudah bekerja, biasa 25 ke atas lah. Gender kita pilih woman sahaja. Okey, detail targeting. Okey, biasanya orang yang buat speed test dia akan tekankan dekat bahagian detail targeting. Apa yang kita nak letak sebenarnya dekat detail targeting. Okey, so dekat sini ada banyak perkara dan you all kena faham satu perkara, tidak ada satu pun interest yang mana dia boleh diguna pakai oleh semua orang dan semua orang boleh dapat sale melalui interest tu. Tidak ada. Dia ada sebab iklan setiap orang adalah lain-lain. Sebagai contoh macam saya buat interest saya letak Nike. Nike adalah page yang mana dia berkenaan dengan page-page kelakar apa semualah. Alright, orang yang like page Nike apa semua. Okey, jadi dekat sini kita boleh nampak potential reach kita adalah 530,000 people. Alright. Okey, jadi dekat sini kalau Nike dia perform dekat saya punya ads, belum tentu kalau you all guna interest yang sama Nike, belum tentu dia akan perform dekat you all punya ads. Belum tentu ada orang membeli. Jadi dia macam mana pun memang kita kena try juga interest mana yang perform dekat kita. Ataupun mungkin juga kita boleh cuba letak benda-benda yang berkaitan, contohnya macam kita nak letak cooking ke, alright? Kita boleh pilih cooking, tapi make sure setiap satu campaign yang kita buat pastikan hanya satu sahaja interest. Ataupun mungkin kita boleh cuba target dekat online shopping ke, online shopping, alright? Ataupun kita nak target dekat apa? Kita nak target Siti Nurhaliza ke. Okey, ada kan? Siti Nurhaliza. Okey, jadi dekat sini ada waktu saya buat split test di mana dekat bahagian detail targeting saya biarkan kosong. Bermaksud saya gunakan interest open. Jadi potential reach dekat sini 6.2 juta people. Ada kalanya interest yang open macam ni lah yang perform, ramai orang membeli. Saya buat sale daripada sini pun dah beribu. Alright. So untuk contoh ni saya akan tunjukkan interest open. Jadi dekat detail targeting ni kita klik dekat sini. Okay, so show more option. Kita tengok, okay, languages kita edit. Kita boleh pilih Malay dan juga English all. Okay, connection biarkan all people. Kemudian kita scroll ke bawah ni, tak perlu save pun tak apa. Alright, dekat bahagian placement pula, kalau kita nak target kita punya iklan tu hanya pergi kepada Facebook wall kita punya prospek, kita boleh pilih manual placement. Okey, dekat sini Instagram untick, Messenger untick, Audience Network kita untick, kita biarkan Facebook sahaja. Jadi yang lain ni Facebook newsfeed ni adalah wall kita punya prospek lah. Right, kita biarkan ini sahaja, yang lain kita semua untick. Kita untick dia. Kita scroll ke bawah, yang ni pun sama, kita untick semuanya. Untick. Maksudnya kita nak target dekat iklan kita hanya lalu dekat Facebook wall prospek kita sahaja. Right? Okay, kita boleh buat macam ni. Ada kalanya buat macam ni perform. Dan saya dah buat testing, ada kalanya kita letak automatic placement juga perform. Ramai orang membeli dekat bila kita letak macam ni. Maksudnya kita punya iklan dia akan pergi dekat FB story, dekat IG story, dekat Insta artikel, dia pergi dekat banyak platform. Buat macam ni pun perform juga. So dalam contoh ni saya akan letakkan automatic placement. Okay, dekat sini show more option. Tak ada apa. Okay, so settle bahagian add set. Kita tekan butang continue. Sekarang ni kita masuk dekat bahagian ketiga, iaitu bahagian add belah kiri ni, nampak Okay, so dekat bahagian add ni, yang ni saya akan delete saja, dia punya nama biarkan conversion lah. Okay, make sure kita pilih Facebook page yang kita nak gunakan untuk run ads. Sebagai contoh, saya akan gunakan saya punya page Luna Laira Rahsia Cantik Semula Jadi. Okay, kemudian dekat bahagian format ni, kita pilih single image or video. Okay, kemudian bahagian add media, kita tekan, kita pilih add video sebab kita akan gunakan ads kita menggunakan video. Okay, jadi kita tekan butang upload. Okay, dan
kita cari dekat mana kita save kita punya video. Macam ni, kita tekan dekat sini, kita open. Alright, macam saya dah upload video tu dalam iklan ni, jadi saya tak payah nak upload lagi sekali lah. So saya cuma tekan dekat video yang saya nak gunakan dan saya tekan butang continue. Okey, seterusnya jangan lupa tekan butang edit video sebab kita nak masukkan thumbnail. Okey, jadi sebelah kiri ni dia ada thumbnail. Okey, ada automatic dan custom, kita pilih custom. Okey, dekat sini kita pilih upload. Okey, jadi kita upload dahulu kita punya thumbnail dengan cara kita tekan butang upload. Okey, kita tengok dekat mana kita save. Okey, dan kita tekan thumbnail, kita open. Macam saya dah upload, so saya tinggal tekan dan juga continue. Okey, jadi dia akan macam ni. Kalau orang tidak tekan butang play, dia akan nampak thumbnail dahulu. Bila dia tekan butang play video kita, baru dia akan pergi kepada video Liz Rosli. Dan jangan lupa untuk save. Okey, seterusnya kita scroll ke bawah. Okey, dekat bahagian primary text ni kita masukkan copywriting yang kita sudah buat. Okey, macam saya dah buat siap-siap tadi. Okey, so saya tinggal nak copy semua dan juga right click dan juga saya copy dahulu dan saya letak dekat sini, saya right click, saya paste. Okey, ni copywriting yang saya dah buat lah. Saya dah testing dengan copywriting ni dan memang sangat targeted. Maksudnya ramai orang membeli daripada copywriting yang saya buat ni. Dekat bawah ni ada dia punya ni lah, call to action. Okey, so jadi dekat sini, oh dia tak jadi icon. So saya just letak nombor lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia nampak banyak sikit offer dia kan. Okey, so dekat bahagian headline, okey, dekat bahagian headline ni dia akan keluar dekat bawah ni tau. Okey, jadi dekat bahagian headline ni kita boleh letak perkataan barang sampai baru bayar. Okey, kita boleh buat macam tu. Nanti dekat bawah ni dia akan keluar barang sampai baru bayar. Okey, dekat bahagian description ni pula, dia akan keluar bawah ni nampak. Sekejap saya tunjukkan dulu. Tak apa, tak keluar lagi. Saya teruskan dulu. Okey, dekat bahagian description ni kita boleh letak 18% diskaun untuk anda. Alamak. Okay, saya padam balik. 18% diskaun untuk anda. Okey. Jadi, kita scroll ke bawah lagi, destination, pastikan kita pilih website. Dan dekat website URL ni kita masukkan kita punya link website kita. Link website masing-masing lah. Alright, jadi saya copy dan saya masukkan dekat bahagian sini. Okey. Alright, ni adalah saya masukkan link website dan make sure kita tekan preview URL dahulu. Kita nak make sure link yang kita letak tu kita punya, jangan orang lain punya. Kalau kita letak orang lain punya, orang lain yang akan dapat sale. Okey, so betul dia masuk ke website, kita pangkah. Okey, dan kita scroll ke bawah. Ni nampak je, barang sampai baru bayar 18% diskaun untuk anda. Atasnya ada website kita. Okey, so kita scroll lagi ke bawah. Call to action kita pilih get offer. Okey, dan kita scroll ke bawah lagi. Terus kita tekan butang confirm. Dan apabila kita sudah tekan butang confirm, maka kita kena tunggu sehingga kita punya ads approve dahulu oleh pihak Facebook. Kalau ads kita lepas, dia akan aktif. Kalau ads kita tak lepas, dia akan reject lah. Right? Okey, macam ni. Saya punya ads yang saya baru buat tadi ni, nampak ni. Video Liz Rosli 1. Jadi bila kita dah buat tu, dia akan jadi in draft. Sebab ni dia tengah upload lagi. Di tengah save kita punya ads tadi tu. Okey. Dan nanti kena make sure in draft ni dia bertukar jadi in review. Alright, selepas biru ni habis, dia akan bertukar jadi in review. Bila dia in review, bermaksud pihak Facebook dia sedang review kita punya ads kalau tidak ada melanggar apa-apa rules, dan dia akan approve. Dan apabila kita punya ads sudah pun approve, dia akan jadi keluar macam ni, aktif. Bila dia dah keluar aktif macam ni, bermaksud kita punya iklan ni nampak tak, dia dah jadi in review. Selepas, biasanya in review ni bergantung, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sejam 2 dah aktif, ada yang mungkin dalam paling senang dalam tempoh 24 jam lah dia akan tukar jadi aktif. Tapi biasanya tak sampai pun, mungkin ada kalanya sekejap, mungkin sejam 2, mungkin setengah jam, mungkin 3 jam, mungkin 5 jam, dia tak tentu. Alright, so bila dah ni dia akan jadi aktif dan maka berjalanlah kita punya iklan. Dan saya doakan semoga semua berjaya buat jualan yang pertama. Okey, itu saja. Good luck. Bye-bye. Dan jumpa dalam video seterusnya nanti.